Hello, hai. Dalam video pada kali ini saya akan meneruskan ataupun menyambung perkongsian saya mengenai exam pembantu pembangunan masyarakat grade S19. Kalau anda belum lagi menonton video sebelum ini di mana saya terangkan mengenai section A exam pembantu pembangunan masyarakat grade S19, anda boleh buat demikian dengan klik link yang ada di bawah video ini. Okey. Dalam video pada kali ini, saya hanya akan fokus mengenai section B, iaitu kefahaman bahasa Inggeris untuk exam pembantu pembangunan masyarakat grade S19. Pada anda yang baru kali pertama tonton video ini, nama saya Megat Syafrizul daripada channel Empire Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notifikasi setiap kali kita keluarkan video yang terbaru. Untuk pengetahuan anda, channel Empire Kejaya banyak menghasilkan video untuk membantu ramai calon-calon exam SPA untuk buat persiapan exam mereka dengan lebih baik. Di samping kita juga ada berkongsi tips temuduga, tips penulisan resume dan sebagainya. So, pastikan anda klik butang like, subscribe dan loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notifikasi setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Okay? Janji Alright. Jom kita teruskan mengenai section B, exam pembantu pembangunan masyarakat grade S19. Okey, perangkap section B, exam pembantu pembangunan masyarakat grade S19. Kenapa saya letak perkataan perangkap itu? Okay, sebab dalam section B ini, kefahaman bahasa Inggeris ini, ada banyak perangkap yang bakal memerangkap mereka yang mungkin ambil sambil lewa ataupun terlalu overconfident mengenai kefahaman bahasa Inggeris, sebab mungkin mereka anggap ini adalah section bahasa Inggeris. So mungkin mereka anggap ini mudah, tapi tidak. Sebenarnya section B ini dia paling mencabar kalau nak bandingkan dengan section A. Kefahaman section A daya menyelesaikan masalah. Sebelum saya teruskan mengenai penerangan section B, saya nak explain sedikit mengenai format exam. Sebab saya ada dapat banyak pertanyaan di email, di WhatsApp, di Telegram. Ramai yang masih bertanya mengenai format exam. Format exam. Mungkin anda kali pertama, so anda agak confused. Bagaimana sesi perjalanan exam diadakan. Untuk pengetahuan anda, exam ini bakal diadakan pada 9 Jun tahun 2021 bermula 10 pagi hinggalah pukul 11 pagi. Dia akan ada dua section, iaitu section A, daya menyelesaikan masalah, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan, dan section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Alright, untuk pengetahuan anda, kedua-dua section, iaitu section A dan juga section B, adalah soalan yang berbentuk objektif, di mana anda tidak perlu nak hantar jalan pengiraan, essay dan sebagainya. Hanya perlu jawab A, B, C dan D sahaja. Jelas So memang dia mudah, tetapi soalan ni tak susah. Nak jawab mudah je. Pilih A, B, C dan D sahaja. Jelas mengenai format exam pembantu pembangunan masyarakat grade S19 ini. Seperti yang saya beritahu di awal video ini, dalam video ini saya hanya akan fokus kepada section B sahaja. Kalau anda belum lagi tonton video section A, anda boleh berbuat demikian dengan klik link yang saya ada tinggalkan di ruangan description di bawah video ini. Okey, untuk anda section B ni dia ada 20 soalan, 20 soalan ni, dan anda ada 20 minit untuk menjawab. So satu soalan lebih kurang 1 minit. Jadi sekiranya anda spend satu soalan tu lebih daripada 1 minit, ini akan menyebabkan anda kekurangan masa untuk habiskan ke semua 20 soalan yang ada dalam section B ini.
So my advice is, so nasihat saya, cuba selesaikan dalam masa kurang 40 saat untuk satu section, satu soalan. Kalau lebih daripada 40 saat anda tak dapat nak jawab, anda boleh skip dulu soalan tu dan patah balik nanti kalau ada masa. Okay? Jangan spend ataupun buang terlalu banyak masa pada satu-satu soalan tu. Okay? Alright? Baca soalan, tengok jawapan. Kalau dalam masa 40 saat anda tak jawab, skip. Okay, skip. Ini akan menjimatkan masa anda dan memberi anda keyakinan untuk habiskan ke semua 20 soalan yang ada dalam section B ini. Okay. Kalau anda masih ingat, dalam video section A yang lepas, saya explain section A ini ada 4 bahagian ataupun 4 pertanyaan ataupun bentuk pertanyaan yang ditanya. Tapi dalam section B ini dia ada 2 pecahan. Okey, 2 pecahan. Okey, apa pecahan itu? Okey, pecahan yang pertama adalah pengertian dan kefahaman esei bahasa Inggeris. Di mana anda akan diberi satu artikel pendek, mungkin 3 hingga 4 perenggan dan beberapa soalan berdasarkan kepada artikel yang diberikan. Alright. Satu tip yang saya boleh bagi dalam pecahan yang pertama ini, kalau boleh anda baca soalan terlebih dahulu, kemudian baru baca esei. Ataupun anda baca soalan dan terus jawab. Kita tak perlu nak baca keseluruhan esei yang diberikan. Sebab anda harus ingat dalam section B ini pengurusan masa tu amat penting. Sebab anda hanya ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. So kalau anda spend untuk baca keseluruhan 4 atau 5 perenggan artikel yang diberikan, mungkin anda akan kekurangan masa untuk habiskan ke semua 20 soalan yang ada dalam section B ini. So, untuk menjimatkan masa anda, saya nasihatkan anda agar terus baca soalan dan terus jawab dan terus cari jawapan yang ada di dalam petikan yang diberikan. So, ini akan membantu anda untuk menjimatkan masa. Okey, jelas Okey, ini adalah contoh soalan untuk pecahan yang pertama ini. Anda boleh lihat sini diberi 3 perenggan. So mungkin nanti masa exam anda dia beri 4 atau 5 mungkin ataupun mungkin 6 perenggan. So bergantung kepada mood SPA dan anda akan diberi beberapa soalan berdasarkan kepada petikan yang diberikan. So, seperti yang saya beritahu tadi, untuk menjimatkan masa, anda boleh terus baca soalan dan pilihan jawapan yang diberikan dan terus cari jawapan dalam artikel yang diberikan. Ini akan membantu anda untuk menjimatkan masa. Jelas untuk pecahan pertama ini, dia simple saja, straightforward. Okay? Kemudian, untuk pecahan yang kedua. Pecahan yang kedua adalah berbentuk grammar ataupun tata bahasa Inggeris. Antara perkara yang akan diuji adalah noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition dan sebagainya. So, pecahan yang kedua ini mungkin tidak akan memberi masalah kepada anda yang mahir dalam bahasa Inggeris ataupun yang biasa menggunakan bahasa Inggeris di office, di sama kawan-kawan ataupun banyak membaca artikel ataupun novel dalam bahasa Inggeris. So bagi anda yang lemah dalam grammar ni, grammar dia peringkat SPM. So anda boleh buka balik buku-buku SPM ataupun buku-buku PMR, PT3 tu dan cuba study semula berkaitan dengan grammar bahasa Inggeris ini. Alright. Soalan untuk pecahan yang kedua ini memang agak tough sebab pilihan jawapan A, B, C dan D itu jawapan dia adalah hampir sama. So kalau anda was-was, kalau anda lemah dalam matematik itu, ini akan memberi anda masalah. Okay?
Ini adalah perangkap, perangkap yang ada dalam section B ini. Okay. Sebab kebanyakan soalan ataupun pilihan jawapan yang diberikan tu adalah hampir sama. Okey, ini adalah merupakan antara perkara yang ditanya dalam section B ini. Again, saya nak nasihatkan anda, antara keempat-empat perkara ini, anda cuba perkemaskan, anda cuba study semula dan meningkatkan kemahiran anda terhadap keempat-empat perkara ini. Saya faham mungkin anda dah lama tinggalkan perkara grammar ni, grammar bahasa Inggeris ini. Jadi anda perlu brush balik, anda perlu polish balik anda punya skill dalam grammar ini agar anda lebih confident dan lebih yakin untuk jawab exam pada 9 Jun nanti. Okey, pastikan anda mahir keempat-empat perkara ini sebab ini adalah merupakan soalan favorite yang selalu ditanya dalam exam untuk section B, kefahaman bahasa Inggeris. Okey, jelas untuk kedua-dua pecahan yang ada di dalam section B ini. Kemudian, seperti yang saya beritahu sebelum ini, kalau anda belum lagi join channel Telegram khas untuk calon exam Pembantu Pembangunan Masyarakat Grade S19, anda boleh berbuat demikian dengan klik link ini yang saya ada tinggalkan di ruangan description. Dan anda juga boleh join mailing list di mana saya juga akan kongsikan tips dan juga contoh soalan yang sama ke email. Kalau hijau ini adalah berbentuk Telegram, yang bawah ini adalah bentuk email. Anda boleh pilih sama ada join Telegram ataupun join email, ataupun anda nak join kedua-dua pun tak ada masalah. Okey, tak ada masalah sebab dalam kedua-dua bahagian ini saya akan kongsikan tips dan juga contoh soalan untuk membantu anda buat persiapan exam dengan lebih baik. Alright. Jelas bagaimana bentuk soalan ataupun bentuk exam, bentuk section B ini ditanya dalam exam nanti. Untuk lulus anda biasanya perlu buat banyak latihan yang mungkin, sebanyak latihan yang mungkin untuk anda faham bagaimana bentuk soalan exam ditanya dan juga dapat memberi anda keyakinan untuk exam nanti. Nantikan nanti saya akan kongsikan contoh soalan untuk section B ini. Semalam saya ada kongsikan contoh soalan untuk section A. So kalau anda belum dapat contoh soalan itu, pastikan anda boleh join channel Telegram ataupun email list yang saya beri tadi. Okay? Alright. Kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Nantikan perkongsian saya yang lebih lengkap mengenai exam Pembantu Pembangunan Masyarakat ini. Right? Anda memang terbaik. Assalamualaikum.